Buletin Didik 5 Oktober bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahasa Melayu harus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan selaras dengan ketetapan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Justru Kementerian Pendidikan KPM bertanggungjawab melaksanakan pelbagai usaha untuk memastikan semua pihak memahami dasar bahasa kebangsaan, terutama bagi seluruh warga sektor pendidikan. Jelas Datuk Dr. Razi, Pelan Hala 7 Pendidikan Bahasa Melayu 2016-2025 dirangka dengan jelas dan terperinci supaya semua pihak dapat bersama-sama memartabatkan bahasa Melayu. Mengambil contoh dasar pendidikan kebangsaan yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kebangsaan, beliau menambah peranan guru bahasa Melayu amat penting dalam memupuk rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Melayu dalam diri generasi baru. Dalam konteks keluarga Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, bahasa merupakan wadah utama yang dapat merapat dan mengeratkan perpaduan masyarakat. Persefahaman dan keharmonian dalam masyarakat dapat dibentuk apabila kita berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama. Usaha menyatupadukan masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan bahasa ibundanya yang tersendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh itu, bahasa Melayu haruslah dipelajari atas dasar cinta dan semangat patriotik sebagai warga bumi bertuah Malaysia. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan secara maya siang tadi. Walaupun begitu, tanggungjawab itu tegasnya tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada KPM dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Ia sebaliknya perlu digalas oleh semua pihak termasuk ibu bapa kerana merekalah individu yang paling dekat dengan generasi baru pewaris negara. Dalam pada itu, KPM, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM hari ini turut mengumumkan kerjasama strategik untuk mewujudkan program Innovator Digital DIP yang merupakan program pendidikan menengah pertama Malaysia untuk inovator muda berbakat. Datuk Dr. Razi berkata mereka yang terlibat akan menjadi sebahagian daripada Pusat Genius at Pintar Negara UKM dan akan memberi tumpuan kepada teknologi digital, keusahawanan serta kurikulum pembelajaran berasaskan projek. The Digital Innovator Program is a special digital technology track to nurture the country's next generation of digital innovators. They will be a part of Pusat Genius Pintar Negara and will focus on digital technology, entrepreneurship and project-based learning curriculum. This will ensure consistent development of top digital talents to sustain and grow our digital economy. With these new tracks, students who have strong aptitude for digital innovation and creativity will be able to pursue their interests in a focused secondary education path at Pusat Genius Pintar Negara UKM and strengthen their studies in the same field at tertiary level. Beliau berkata demikian semasa merasmikan DIP yang diadakan secara maya siang tadi. Tambahnya, pelaksanaan DIP akan mempercepat proses melahirkan lebih ramai inovator yang sedia untuk memanfaatkan teknologi digital untuk negara. Antaranya kecerdasan buatan AI, blockchain, pengkomputeran awan dan sains data. DIP dibina berdasarkan program MDEC yang berjaya menghasilkan 515 inovator digital muda berpotensi tinggi dalam tempoh 5 tahun lepas, iaitu Digital Ninja. Dalam perkembangan lain, KPM tetap dengan keputusan untuk memindahkan mana-mana guru yang enggan menerima suntikan vaksin COVID-19. Tindakan itu dibuat bagi memastikan sesi persekolahan bersemuka tidak terganggu. Bagi guru-guru yang enggan divaksin tanpa mendapat pengecualian daripada pegawai perubatan kerajaan dan menyebabkan gangguan kepada operasi sekolah, tindakan untuk memindahkan guru terpaksa dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jempol Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif di Dewan Rakyat. Tambah Datuk Dr. Mah, langkah yang diambil kementeriannya itu juga selari dengan arahan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang mewajibkan semua penjawat awam mengambil suntikan vaksin COVID-19. Sebelum ini dilaporkan seramai 2,500 guru di seluruh negara enggan divaksin.
Sementara itu, KPM menafikan wujudnya penyaluran sebarang bentuk peruntukan kepada sekolah persendirian. Menjawab pada sesi perbahasan, Datuk Dr. Razzie berkata kementerian hanya bertanggungjawab memberi bantuan kepada sekolah-sekolah kerajaan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan apakah ruang lingkup bidang kuasa Kementerian Pendidikan Malaysia tentang peruntukan dan juga bantuan untuk sekolah-sekolah. Pertama sekali, Kementerian Pendidikan bertanggungjawab sepenuhnya kepada sekolah-sekolah kerajaan. Ya, itu kalau sekolah kerajaan, Kementerian Pendidikan bertanggungjawab sepenuhnya. Sekolah Menengah Persendirian Cina SMPC bukanlah sekolah kerajaan ataupun sekolah bantuan kerajaan. Sekolah SMPC ini adalah sekolah persendirian dan Kementerian Pendidikan tidak pernah menyalurkan sebarang peruntukan kepada sekolah persendirian. Itu ahli yang berhormat, saya jelaskan. Terbaik. Beliau terdahulu mengulas prestasi KPM pada perbahasan rancangan Malaysia ke-12. Ujarnya sebanyak 10.8 bilion ringgit dibelanjakan kementerian tahun ini daripada peruntukan diberikan kerajaan. Bertemu kembali, 115,617 orang atau 91.6% pelajar berumur 12 hingga 17 tahun di Perak sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19 sehingga semalam. Jurucakap Jabatan Kesihatan Negeri memaklumkan secara keseluruhan sejak dimulakan pada 20 September lalu, sejumlah 126,211 pelajar telah mendaftar di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja. Mengikut pecahan umur, daripada 61,853 pelajar berusia 16 hingga 17 tahun yang mendaftar, 55,976 atau 90.5% sudah menerima vaksin. Manakala bagi pelajar berusia 12 hingga 15 tahun pula, 64,358 sudah mendaftar dengan 59,641 atau 92.67% telah disuntik vaksin. Bagi melancarkan program itu, terdapat 41 PPV di seluruh negeri Perak meliputi sekolah, college vocational dan PPV awam. Penularan video kononnya ada pelajar sekolah di Perak meninggal dunia selepas divaksin tidak memberi kesan kepada program vaksinasi remaja di negeri itu. Justru ibu bapa dinasihatkan untuk membawa anak mereka yang belum divaksin untuk menerima pelalian itu dalam masa terdekat. Kementerian Pengajian Tinggi hari ini memaklumkan sidang Dewan Rakyat usaha membangunkan pelan strategik kebolehpasaran graduan 2021-2025. Menterinya Datuk Seri Nuraini Ahmad berkata langkah itu adalah usaha jangka sederhana meningkatkan kebolehpasaran graduan dalam era pekerjaan. Berdasarkan kajian pengesanan graduan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, pada tahun 2020 kadar kebolehpasaran graduan adalah pada 84.4%, menurun sebanyak 1.8% berbanding tahun 2019 iaitu pada kadar 86.2%. Melalui usaha itu, graduan Universiti Awam, IPTS, Politeknik serta College Community bagi tahun 2019 hingga 2021 yang masih belum bekerja akan ditawarkan tempat. Antaranya mengikuti program-program latihan berbentuk reskilling dan upskilling di bawah inisiatif penjana KPT CAP. Program lain termasuk intervensi kebolehpasaran graduan dan pelaksanaan program berstruktur internship. Kementerian turut melakukan semakan dan menambah baik secara berkala kandungan modul dan program akademik ditawarkan di IPT. 1,235 graduan telah mendapat pekerjaan menerusi latihan industri yang dilaksanakan. Baiklah, tidak ramai yang tahu fotografi bukan sekadar memenuhi minat. Bidang ini sebenarnya mampu menjana pendapatan yang lumayan. Malah ada yang memilih untuk terus berkecimpung dalam bidang ini meskipun sedang berkhidmat dalam bidang lain mahupun masih belajar.
Fotografi adalah satu bidang kemahiran yang sering dipandang rendah dalam pembinaan kerjaya seseorang individu. Ramai yang masih ragu-ragu untuk menjadikan fotografi sebagai kerjaya utama kerana tidak yakin dengan masa depan bidang ini. Bagi Ahmad Fadali, menukar kerjayanya sebagai seorang guru kepada jurugambar adalah satu perubahan besar dalam hidupnya. Namun dia kini gembira dengan perjalanan kerjaya sebagai jurugambar sukan dan produk. So, apa benda yang genre yang kita duduk, kita betul-betul kena hidup dalam benda tu juga. Which is now saya into sports photography. So life saya pun sports saja. Dan kalau as a general sports photographer, kita kena banyak sports yang kita kena involve. Kita mainlah banyak sports. Kalau kita tak dapat main atau tak mampu untuk main dalam certain sports tu, kita get to know je the sports. Pun dah cukup bagus. Untuk kekal relevant, fotografi ni sendiri ialah it's all about networking sebenarnya. Dia bukan pasal marketing sangat. Pasal bagi saya sendiri ialah more to networking. Tidak dinafikan, kerjaya yang dianggap lasak ini memerlukan ketahanan fizikal dan mental yang kuat. Namun itu bukan menjadi penghalang untuk golongan wanita menceburi bidang fotografi. Right. Bagi pandangan saya, kalau misalnya kata ada yang bertanya, orang cakap macam, yelah apa, perempuan kan, macam mana, yelah orang pelekehkan. Bagi saya, benda tu, apa yang positif kita ambil, apa yang negatif kita buang. Itu je. Sebab apa, sebenarnya kalau kita nak capai sesuatu kerjaya tu, kita tak boleh nak fikir sangat apa yang orang cakap dengan kita. Okay? Kalau saya sendiri, kalau saya kata saya fikir apa orang nak cakap pasal saya, mungkin saya takkan berada dekat sini dalam bidang fotografi. Sebab apa bidang fotografi ni macam apa Abang Fadli kita cakap, benda takkan habis. Dia kena always belajar. Kalau tak tahu belajar, jangan macam duduk pegang kamera dan tak tahu apa-apa. Contoh pakai auto je kan, manjang. Disebabkan minat, ada yang turut menjadikan bidang ini sebagai kerjaya sampingan. S. Devendra, 19 tahun, mahu mendalami IT dengan lebih serius dan bercita-cita menjadi jurutera, tetapi enggan melepaskan minatnya dalam bidang fotografi. Meskipun sibuk sebagai pelajar, ia tidak menghalangnya untuk terus berkarya dalam bidang fotografi. Foto ni boleh buat duit lah. Dapat kita buat business, anything. Kita boleh ada own business, tak perlu kos yang tinggi untuk buka lesen ke apa, tak perlu wajib ada studio. So daripada saya nampak lah, so bila saya nampak macam ni, and then bukan kita hanya studio fotografer je ada kerjaya. So saya ambil bidang sebagai portrait and also wedding photographer at now. So sambil saya walaupun fokus saya punya study, saya masih ada freekan schedule ataupun bahagikan schedule saya. Pastikan Sabtu Ahad ni saya akan fokus job, and bila saya boleh edit gambar semua. So dalam saat ini saya masih kekalkan minat saya dalam fotografi ni. Fotografi dilihat sebagai satu bidang yang relevan dan makin tinggi nilainya disebabkan hasil estetika bersifat peribadi yang mempunyai nilai-nilai sentimental tertentu bagi setiap individu. Gambar ni adalah satu benda yang dia tak ada expiry date. Dia makin lama, dia makin mahal. So gambar ni lah benda yang sangat berharga. So dengan benda yang berharga tu orang sanggup spend untuk dapatkan gambar ataupun which is gambar ni kita buat dia sebagai memory. Dia punya gambar tu ialah di depan, di belakang dia ialah memory. Setiap gambar yang kita ambil tu semuanya memory. Bagi adik-adik yang berminat dalam fotografi, Genius Remaja menyediakan kelas bagi mendalami bidang ini secara percuma. Jadi adik-adik jangan lepaskan peluang. Tarian kipas terkenal di negeri Perak. Ia tergolong dalam tarian istana kerana sering ditarikan pada majlis perkahwinan diraja suatu ketika dahulu. Majoriti penarinya terdiri daripada wanita, manakala penari lelaki hanya 2 orang diperlukan bagi mengapit 7 wanita. Setiap penari perlu memegang 2 kipas. Jenis tarian ini menunjukkan bahawa kipas Cina mempunyai erti yang sebati dalam masyarakat Cina, di mana dewa-dewi pada masa lalu sentiasa menjadikannya sebagai alat keperluan. Tambahan pula, angin turut dikaitkan dengan feng shui, iaitu kepercayaan masyarakat Cina. Jenis tarian ini dimainkan supaya ia boleh membawa kebaikan atau feng shui yang baik kepada seluruh anggota masyarakat.
Masih bersama Buletin Didik. Pengasas bersama Facebook, Mark Zuckerberg, mohon maaf kepada jutaan pengguna susulan gangguan pada platform media sosial itu. Kesilapan perubahan konfigurasi pada router punca operasi platform media sosial kendalian syarikat itu tergendala hampir 6 jam bermula malam semalam. Kesilapan itu telah menghalang 3.5 bilion pengguna platform FB, Instagram dan WhatsApp daripada mengakses media sosial serta perkhidmatan pesanannya. Down Detector yang mengesan masalah itu berkata ia adalah kegagalan sistem terbesar pernah berlaku dengan 10.6 juta laporan masalah dilaporkan seluruh dunia. Akibat daripada insiden itu juga, kekayaan peribadi Zuckerberg merosot lebih $6 bilion dalam hanya beberapa jam, menyebabkan kedudukan beliau jatuh satu anak tangga dalam senarai individu terkaya dunia. Kali terakhir Facebook mengalami gangguan adalah pada 2019. Ketika itu, FB dan aplikasinya yang lain tidak dapat diakses di seluruh dunia dalam tempoh lebih 14 jam. Baiklah, tidak cukup dengan lagu sendiri berbahasa Inggeris. Kolaborasi BTS dengan band Britain Coldplay memasuki carta single Billboard di tangga pertama minggu ini. Lagu My Universe mencatat 11.5 juta penstriman di Amerika Syarikat serta penjualan 127,000 unit secara digital dan fizikal. Dalam tempoh lebih 13 bulan, BTS memiliki 6 kedudukan pertama di Billboard. Justru jadi artis kedua terpantas yang menduduki tangga pertama carta itu selepas kumpulan The Beatles. Dengan kemasukan My Universe, BTS kini kumpulan dengan lagu paling banyak bermula di tangga pertama setaraf dengan Ariana Grande dan Drake. Di YouTube, video My Universe yang bertemakan dunia berlainan disatukan dengan muzik telah mencatat 39 juta tontonan. Ia simbolik Coldplay dan BTS yang berbeza latar belakang serta bahasa tetapi mampu bersatu untuk seni. Ini pula pencapaian satu lagi kumpulan K-pop yang mula melebarkan kuasa ke pasaran barat. Selepas pelancaran single bahasa Inggeris pertama The Feels, kumpulan Twice mengungguli carta iTunes di lebih 30 negara. Di Amerika Syarikat, The Feels berjaya mencecah kedudukan ketiga. Percaturan mereka dilihat menjadi apabila turut mencecah tangga ketiga dan empat di iTunes UK dan Kanada. Untuk rekod, Twice antara 5 artis K-pop dengan pelanggan tertinggi di YouTube. Ketika ini hampir 12 juta. Seterusnya, penangan Squid Game, program nombor 1 Netflix di lebih 90 negara. Pelakonnya Jung Ho Yeon, kini aktris Korea dengan pengikut paling ramai di Instagram. Manakan tidak, hanya dalam tempoh 2 minggu, bilangan pengikut Ho Yeon meningkat daripada hanya 400,000 kepada 10 juta. Dan kini, dia memiliki lebih 13 juta pengikut. Lebih menarik, Squid Game adalah penampilan pertama Ho Yeon sebagai pelakon selepas kira-kira 10 tahun bergelar model sepenuh masa. Sukan. Menjelang pertemuan Persahabatan Harimau Malaysia menentang Jordan malam esok. Di atas kertas, kelebihan memang milik Jordan. Bukan sahaja bermain di tempat sendiri, malah kedudukan ranking dunia lebih baik berbanding skuad kebangsaan. Justru bagi Ketua Pasukan Negara Aidil Zafwan Abdul Razak, setiap pemain mesti fokus dan tidak melakukan kesilapan mudah. Kita tidak boleh melakukan kesilapan yang banyak. Kesilapan akan ada dalam setiap perlawanan. Cuma kita perlu tidak terlampau melakukan kesilapan yang banyak sebab apabila kita bertemu dengan tim-tim seperti ini. Perlawanan Malaysia menentang Jordan dijadual jam 11 malam esok di Stadium King Abdullah II, Amman, Jordan. Ketua Jurulatih Negara Tan Cheng Ho turut menyenaraikan beberapa pemain muda tanpa beberapa tonggak, antaranya pemain kacukan Dion Cools, Muhammadu Somareh dan Safawi Rashid. Menentang Jordan yang menduduki ranking ke-93 dunia berbanding Malaysia 154 dunia, kesempatan ini diharap memberi pendedahan yang berguna buat pemain negara. Kali terakhir Malaysia menentang Jordan adalah pada 2019, menyaksikan skuad negara tewas 0-1. Konfederasi Hoki Malaysia KHM dalam perancangan untuk membenarkan kehadiran penonton ke stadium bagi menyaksikan saingan Liga Hoki Remaja Malaysia MJHL 2021. Ia akan berlangsung dari 25 November hingga 2 Januari tahun depan. Bagaimanapun, semuanya bergantung kepada kelulusan pihak berkuasa.
Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Dr. Anil Jeet Singh, sekiranya kerajaan, Majlis Keselamatan Negara MKN, Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Majlis Sukan Negara MSN memberi lampu hijau kehadiran penonton ke stadium, pihaknya akan melakukan prosedur operasi standard SOP dan pemantauan ketat sepanjang kejohanan. Tahun lepas, Liga Hoki Remaja Malaysia dibatalkan akibat penularan COVID-19 yang berada pada tahap membimbangkan. Satu proses undian akan dijalankan sebelum saingan bermula bagi menentukan kedudukan 25 pasukan dalam 2 division. Mesyuarat KHM terdahulu telah memutuskan pecahan pasukan iaitu 8 pasukan akan berentab dalam Division 1 dan 17 dalam Division 2. Kejuaraan Muay Thai Remaja Dunia yang berlangsung pada Disember ini di Phuket, Thailand menyaksikan Malaysia bakal menghantar 11 peserta untuk mengambil bahagian. Apa yang menarik, kesemuanya dari sekolah yang sama iaitu SMK Kangkar Pulai Johor yang turut disertai peserta termuda berusia 16 tahun, Damia Husna Azian. Damia Husna Azian akan bertanding bagi kategori berat 42 kg ke bawah. Pemilihannya dibuat berdasarkan kejayaan merangkul 3 emas, 1 perak dan gangsa pada kejohanan peringkat kebangsaan sejak 2 tahun lalu. Saya gembira diberi peluang untuk mewakili negara dan negeri. Dan saya akan cuba yang terbaik untuk perlawanan nanti di Phuket. Dan nanti bisa saja saya tak nak balik tangan kosong. Saya nak bawa balik pinggat emas. Turut mengiringi Dania ialah Nurul Syafiqah Amirah Rosli, 18 tahun yang bertanding dalam kategori bawah 23 tahun dengan berat 51 hingga 54 kg. Tu tak mudah semua dapat. Ni ada peluang, so insya-Allah saya tak sia-siakanlah. Saya harapan saya insya-Allah saya target pingat. 9 lagi rakan mereka turut bertanding pada kejohanan sama bagi kategori lelaki. Kejuaraan di Antalya, Turki pada 2016 lalu menyaksikan Malaysia melakar sejarah merangkul 2 pingat emas menerusi Muhammad Rifdin Masdur dan Nur Amisha Azril Rizal. Baiklah, paparan persembahan kebudayaan dan pelancongan Cina yang penuh warna-warni mengakhiri Buletin Didik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.